Assalamualaikum, rakan penyampai kita dari daerah Tutong Masdi, Dr. Haji Sarbini. Apa khabar, Masdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada rakan petugas berdua di sana. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik dan saya percaya rakan di sana dalam keadaan yang sihat walafiat dan ceria-ceria. Di awal pagi tadi sudah ceria ni. Alhamdulillah ya. Betul sekali. Nikmat kesihatan yang Indah tadi sangkalkan merupakan sesuatu yang lebih baik daripada segalanya, Masdi ya. Betul. Masdi ingin juga mengetahui barangkali keadaan cuaca di daerah Tutong, Masdi. Bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong? Ya, Alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan yang cerah ya. Nyorang mentari sudah menyinarkan sinarnya di awal pagi ini. Jadi memang satu keadaan cuaca yang baik dan saya pasti banyak ada di antara audio yang sedang giat melakukan apa jua aktiviti di sekitar kawasan rumah. Jadi seperti mencuci kereta, saya rasa inilah peluang terbaik sebenarnya. Betul sekali. Baik, kita akan serahkan Masdi untuk berkongsi bahan dari daerah Tutong untuk edisi hujung minggu ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bersua untuk mengongsikan informasi yang ada dimuatkan pada pagi ini. Dan apakah perkembangan Auda di luar sana? Kami doakan Auda di luar sana dalam keadaan yang sehat walafiat dan sentiasalah ya, tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati selalu walaupun di mana jua Auda berada. Yang penting sentiasa patuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam sama-sama kita ini memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan ada sebelum saya kongsikan info semasa pada pagi ini, apakah kita saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda hari ini. Tapai merupakan sejenis makanan tradisional yang berasaskan beras atau makanan berkanji yang mempunyai rasa manis dan ia merupakan sejenis makanan tradisi Brunei yang masih menjadi pilihan masyarakat kini. Kemahiran membuat makanan tradisi setentunya perlulah diperkenalkan dan diwarisi kepada generasi muda agar ianya tidak tenggelam di arus kemodenan. Kru Rampai Pagi berkesempatan untuk meninjau dan melihat cara-cara pembuatan nasi tapai bersama Babu Dayang Hajah Rosinah binti Yaakob. Dalam tinjauan kami ke sana, beliau turut menjelaskan cara-cara membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, makanan tradisi Brunei sememangnya perlu kita ni pertahankan dan juga perlu diketahui ya oleh masyarakat kita ni, apatah lagi generasi-generasi kini ya. Dan Auda, untuk kali ini saya akan membawakan pendekatan saya bersama dengan Babu Dayang Hajah Rosinah binti Yaakob mengenai dengan pembuatan cara-cara membuat nasi tapai. Baik Babu, untuk cara pertama apa yang kita ni kan buat dulu? Cara pertama, ini usai dulu pakai memaram. Sudah tu sekarang nasi ani diserbukan kemari arah nyiruan ni pelan-pelan jatuh. Jadi untuk satu nasi ani selalunya dapat dalam berapa ni? Ani jatuh ani kalau macam ni dapat dalam 10 biji atau 8 biji. Kemudian diwar-warkan. Baru menyampur dengan nani sedikit buat anunya. Tu kita campur apa tu? Gula. Buat indungnya supaya ia mengikut macam manis-manis. Jadi sukatan gula tu terpulang arah kita. Terpulang ke tangan sendiri. Sudah tu. Ini tadi ya, yang ani tadi asalnya. Kalau ya habis tadi ani habiskan, kalau tidak separuh saja. Jadi kalau diparam, Ani mengambil masa dalam berapa lama tu? Ani dalam pukul 2 lebih atau pukul 3 ni ya. Besoknya macam tu juga makannya. Balik dalam semula. Sehari lah. Taruh kemari.
Jadi pembuatan tapai ni andang dari dulu, lama sudah kita Lama, belajar. lama. Lagi dami. Andang keturunan dari kami, dari mama-mama dulu. Jadi ada juga orang kirakan belajar je membuat tapai rakita. Ada lah kanak-kanak ni, cucu-cucuan. Jadi daunnya ni daun apa ni kita pakai? Daun cimpur dipanggil. Selalunya dari mana kita beroleh? Itu mengambil di hutan-hutan tu. Tapi daun lain dapat juga dibuat. Buatnya, tapi aku tidak berapa sikap. Anik saja daun ini. Orang daun keladi, banyak lagi tu daun-daun di hutan tu. Untuk menghasilkan tapai yang sempurna dari segi rasa dan tekstur, ia bukannya mudah untuk dipelajari, malah memerlukan pengetahuan dan kesabaran dalam menghasilkannya. Cara-cara pembuatan nasi tapai turut diperlihatkan dari cara yang paling awal, iaitu dengan membungkus nasi tapai berkenaan menggunakan daun simpur. Bahan yang paling penting untuk menghasilkan tapai turut dikenali sebagai ragi. Ragi merupakan sejenis yeast yang digunakan untuk penghasilan tapai. Peranan ragi juga amat penting kerana ianya adalah untuk menapaikan kandungan karbohidrat untuk dijadikan gula selama diperam. Cara yang kedua, memaram tapai ini ditutup atasnya dengan kain ataupun daun yang pakai itu tadi. Taruh di atasnya. Besoknya baru masak. Kalau sekiranya kata ni membuat dalam pukul 2, pukul 2 baru beli dimakan. Baru masak penuh tu. Kemudian tutup lagi dengan kain. Di atasnya lagi. Kemudian dibungkus lagi. Dulu-dulunya orang tua-tua dulu pakai guni kain. Sekarang ni tidak ada lagi berapa guni itu di terpakai kain. Dan gelasnya ditaruh tempat panas. Orang dulu ada penyelayan. Sekarang ni siring icebox ataupun freezer. Jangan terlampau ampere, jangan jauh-jauh. Ya, suam-suam panas. Anitah caranya. Hawanya sedang sedikitlah panasnya. Tidak boleh macam ni sebabnya kena angin. Walaupun pembuatan nasi tapai dilihat agak mudah untuk menghasilkannya, namun untuk mendapatkan rasa yang sempurna, ia memerlukan cara-cara yang betul. Selepas tapai tersebut dibungkus, ianya juga perlu disimpan di dalam bakul yang besar dan seterusnya ditutup dengan kain untuk diperam dengan suhu yang tertentu. Pembuatan makanan tradisional setentunya perlu dipelajari, dipertahankan dan diperkembangkan serta diperjuangkan oleh masyarakat di negara ini kerana makanan tradisi Brunei adalah makanan yang diwarisi oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Baik Auda, itu dia tadi perkongsian kita bersama dengan Babu Dayang Hajah Rosinah binti Yaakob mengenai dengan cara-cara membuat nasi tapai. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perkongsian cemania ni dapatlah menambahkan lagi pengetahuan kita mengenai pembuatan nasi tapai. Jadi Auda, setakat ini saja pertemuan kita. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dia pendekatan rakan kita, merupakan bahan rakaman awal ya. Pendekatan Syuaidah bersama dengan seorang penduduk kampung di daerah Tutong ini
dalam menyentuh mengenai dengan pembuatan nasi tapai, merupakan makanan tradisi kegemaran orang kita ni ya. Dan alhamdulillah juga tapai ini memang masih lagi menjadi pilihan orang kita ni, dan apa yang kita harapkan agar makanan-makanan tradisi seumpama ini dapat diwarisi dan juga dapat dipelajari oleh generasi muda pada masa ini, kerana kita tidak mahu makanan-makanan tradisi khususnya dilupakan begitu sahaja ya. Kerana kita pun maklum di era yang moden ini pelbagai jenis makanan ada disediakan ya, terdiri daripada makanan segera dan sebagainya. Dan kita juga difahamkan pembuatan tapai ini sebenarnya tidak begitu mudah. Ia memerlukan teknik yang betul ya, untuk mendapatkan rasa yang tepat dan juga rasa yang sedap, dan juga penggunaan daun untuk membungkus juga adalah menggunakan daun yang terbaik. Seperti contoh saja daun nipah. Kebiasaannya orang akan menggunakan daun nipah muda, kerana kalau kita menggunakan daun nipah tua, rasa tapai itu akan berkurangan. Itu yang pernah saya pelajari daripada pembacaan lah. Dan mudah-mudahan pembuatan makanan-makanan tradisi ini dapat dipelajari oleh orang muda kita ni, agar ianya sentiasa terpahat dan juga sentiasa adalah di dunia ini dan tidak lupus begitu sahaja. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Baik, ada sebelum kita berpisah, satu informasi yang saya kongsikan di sini, yang mana pada 27 dan juga 28 September 2021 akan diadakan pembayaran pencen perkhidmatan, pencen turunan bagi balu dan juga tanggungan secara pandu lalu, iaitu drive-thru, yang akan diadakan pada jam 7.30 pagi sehingga 2 petang bagi daerah Tutong. Ianya adalah diadakan di tempat letak kereta kompleks Sukan Tutong ya. Jadi sedikit peringatan kepada auda yang akan mengambil pembayaran pencen perkhidmatan dan juga pencen turunan, hendaklah membawa kad pengenalan asal, dan hanya kod Bro Health hijau atau kuning sahaja dibenarkan, dan sentiasalah memakai sungkup muka. Dan bagi yang berwakil, hendaklah membawa borang surat wakil yang lengkap, dan juga kad pengenalan asal yang berwakilkan, dan juga kad pengenalan asal yang diwakilkan. Baik, itu sahaja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Studio 4. Silakan.